Baik, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam segulai sejalai. Baik, kita bertemu lagi dalam pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri DUN N67 Jepak. Untuk malam ini, kita berikan analisa untuk pengumuman keputusan yang baru saja sebentar tadi. Kami juga terkejut mendengarnya lebih awal dari jangkaan. Tapi ini pilihan raya kecil. Segala apa pun boleh terjadi. Menariknya, hari ini kita akan membicarakan hasil daripada pengumuman keputusan tadi. Apakah yang boleh kita takrifkan ataupun simpulkan daripada keputusan tadi. Adakah ini masih lagi satu tanda untuk kita menyuburkan sistem ataupun prinsip demokrasi di Sarawak, dan apakah profil calon ini membantu kemenangannya yang baru diumumkan sebentar tadi. Saya juga tidak kesorangan, akan saya perkenalkan nanti 3 orang panel yang cukup hebat. Masing-masing kita katakan ada kepakaran dalam bidang masing-masing. Kalau rempah tumis tu ibarat gabungan bahan-bahan premium. Jadi itu je, semua akan saya perkenalkan sebentar saja lagi. Tapi menariknya juga kita melihat daripada calon-calon yang bertanding. Inilah 3 wajah calon yang bertanding, iaitu dari Parti Aspirasi Chiang Lia Ping berusia 65 tahun, dan juga calon inilah Iskandar Turki dari GPS. Baru kita dapat tadi 9,638 undi, satu peningkatan dari pilihan raya DUN yang lepas. Dan juga Stevenson Joseph Sumbang 854, juga peningkatan kalau dibandingkan dengan pencapaian beliau pada pilihan raya Dewan Undangan Negeri yang lepas. Apa yang boleh kita simpulkan, apa yang boleh kita dapati daripada data-data yang kita cerap daripada keputusan yang diunjurkan dan diumumkan oleh pengurusi SPR di Jepak sebentar tadi? Adakah ini satu petanda ataupun suara yang cukup untuk menandakan apakah yang diinginkan oleh rakyat di Jepak? Baik, seperti apa yang kita paparkan di skrin pada ketika ini, pemilih berdaftar 22,804, peratus keluar mengundi agak rendah daripada sasaran 48,057%, memenangi dengan majoriti undi 8,784. Ini mungkin boleh dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya mungkin ini juga merupakan kerusi tradisi dan kubu kuat untuk GPS mengekalkan status quo-nya. Dan kita juga melihat mungkin saingan yang daripada pencabar yang tidak begitu sengit. Kalau dilihat daripada kempen sepanjang 2 minggu pun, daripada 21 Oktober, perjalanan kempen mungkin kita katakan sedikit hambar. Tidak ada isu-isu hangat yang menjadi perdebatan. Mungkin ada isu-isu kecil melibatkan kerosakan bendera, isu agihan beras dan sebagainya, tapi tiada unsur-unsur provokasi ataupun tindakan agresif baik daripada calon ataupun penyokong ketiga-tiga parti lawan. Baik, kita akan perkenalkan siapakah 3 orang panel yang akan bersama saya sebentar saja lagi. Jadi jangan tukar siaran, kembali selepas ini. Bermula daripada sebuah perkampungan nelayan yang kecil di tengah-tengah bumi Kenyalang, Bintulu kini telah berubah wajah dan berkembang maju sebagai sebuah pusat pertumbuhan industri yang utama di Sarawak. Segala-galanya bermula susulan penemuan rizab gas asli dan petroleum yang banyak di luar pesisir pantai Bintulu seterusnya menjadi faktor pendorong kepada kemajuan bandar ini. Kami Naga Bintulu tu banyak perubahan lah, especially kini tu dah dibangunkan jambatan menuju ke Jepak, ke kawasan pasar, and situ juga di Bintulu tu banyak tempat rekreasi, macam banyak tempat jungle trekking di Taman Tumbina, tempat orang bermain basikal, ada treknya dekat Lasas ya yang barulah Pasia. Banyak tempat jogging juga, macam Dewan Suara, dengan dekat Bintulu tu juga pertama kalinya diadakan Bintulu Marathon lah. Oleh kerana kawasannya yang luas nak, yang setidaknya dapat mengolah Bintulu International Marathon. Sebelum tu Bintulu memang pernah ada marathon.
Oleh kerana pembangunan yang besar dia dah banyak dibangunkan tempat, jalan raya yang kacak. So dipulahkan menjadi Malton yang kami invest dengan Bintulu tu lah. Menyedari potensi perindustrian di Bintulu, Kerajaan Sarawak telah menubuhkan Lembaga Kemajuan Bintulu BDA pada tahun 1978 sebagai agensi pembangunan dan pihak berkuasa tempatan dalam merancang pembangunan bahagian tersebut. BDA ditubuhkan untuk menggalak, merangsang, memudah serta menjana pembangunan ekonomi dan sosial di Bintulu yang meliputi kawasan seluas 12,166 km persegi. Pada masa kini, saya nampak Bintulu berbanding dengan kawasan-kawasan bandar lain sangat berkembang maju, terutamanya shopping mall, and then ada infrastruktur terbaru seperti jambatan Jepak yang sedang dibina, and then ada highway Pan Borneo yang berhubung antara Tatau, Bintulu, Miri. Selain itu, ada juga highway terpanjang di Sarawak, which is di Batu Lima. Bagi memastikan pembangunan di Bintulu berjalan dengan sekata, Kerajaan Sarawak telah merancang pelbagai projek pembangunan bagi menghubungkan kawasan bandar dan luar bandar. Antara projek yang sedang berjalan termasuklah pembinaan jambatan Bintulu Jepak yang sudah pastinya akan memberi pelbagai manfaat dan limpahan ekonomi untuk para penduduk dan masyarakat sekitarnya. Ya, kembali bersama dengan kami dalam randau analisis malam keputusan PRK DUN 67 Jepak. Tahniah sekali lagi kita ucapkan kepada GPS yang telah pun memenangi dan juga mempertahankan kubu kuat mereka iaitu N67 Jepak dengan wakil yang telah dipilih oleh penduduk di sana iaitu Iskandar Turki yang memenangi majoriti lebih daripada 8,000 undi. Jadi pada malam ini kita akan berdiskusi mengenai apakah yang dilihat oleh penduduk dalam pilihan raya pada kali ini, apakah kemajuan ataupun pembangunan yang ingin dilihat dan juga meneruskan legasi daripada Datuk Talib Zulkifli sebelum ini. Dan pilihan raya kecil N67 ini diadakan susulan daripada kematian Datuk Talib Zulkifli yang telah meninggal dunia pada 15 September lepas, dan pada hari ini kita telah pun mengetahui keputusan PRK di mana pertembungan antara tiga parti PBK, GPS dan juga Aspirasi, dan calon yang diwakili oleh GPS ialah Iskandar Turki telah pun memenangi kerusi ini. Manakala Aspirasi diwakili oleh Cheng Liping dan parti PBK oleh Stevenson Joseph. Jadi pada hari ini kita juga nak mengetahui apakah pendapat-pendapat daripada penganalisis politik kita, Datuk Dr. Jeniri Amir, Dr. Arnold Puyok dan juga Dr. Zul Hazwan dari Unimas. Apakah intipati yang akan diulas oleh mereka di meja randau bersama dengan El sebentar sahaja lagi. Juga kita ingin nak memaklumkan kepada anda semua bahawa sepanjang tempoh berkempen sehingga ke hari ini semasa proses pengiraan undi segalanya telah berjalan dengan lancar, di mana Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak telah pun memberikan kenyataan bahawa sepanjang tempoh ini segalanya berjalan dengan lancar dan tiada provokasi, tiada laporan polis pada hari ini. Jadi ini merupakan menunjukkan satu proses pengundian yang sangat aman dan tenteram. Terima kasih kita ucapkan kepada pihak PDRM yang telah mengerahkan lebih daripada 600 orang anggota mereka untuk berada di sana untuk memastikan segalanya berjalan dengan lancar, proses berlaku dengan aman dan juga tenteram. Manakala untuk Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia pula, mereka telah mengerahkan lebih daripada 400 petugas SPR supaya segalanya berjalan dengan lancar, dan seperti yang kita sedia maklum pada pukul 8.30 malam tadi satu kejutan telah berlaku di mana pada pukul 6 tadi kita menjangkakan yang keputusan PRK DUN 67 Jepak akan diumumkan pada pukul 9 malam ini, namun lebih awal daripada yang dijangkakan pada 8.30 malam diumumkan oleh Tuan Abang Zainuddin, Tuan Abang Turki, iaitu pegawai pengurus pilihan raya DUN 67 Jepak. Jadi sebenarnya banyak lagi perkongsian yang ingin kita bawakan kepada anda mengenai
analisis keputusan mengundi PRK DUN 67 Jepak. Jadi sebenarnya banyak lagi yang L dan panel-panel kita telah pun bersedia untuk menjawab soalan-soalan berkenaan dengan calon-calon yang bertanding di DUN 67 Jepak. L, silakan L. Terima kasih V. Itu dia sedikit perkongsian dan juga kita lihat kembali data-data dan juga hasil daripada pengumuman keputusan oleh SPR sebentar saja lagi dalam pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri DUN N67 Jepak. Baik, seperti dijanjikan, kita ingin juga ketahui apakah kisah gundah dan rencah daripada analisa keputusan pada malam ini bersama dengan 3 orang panel yang saya sifatkan tadi, gabungan bahan-bahan premium dalam rempah tumis kita. Di sebelah kanan saya mungkin tidak asing lagi, Datuk Dr. Jenderal Amir, Fellow Kanan Majlis Profesor Negara. Datuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Hari ini mungkin sibuk daripada pagi jadualnya? Ya, dari pagi tadi. Daripada platform berbeza mungkin? Ya. 4 platform berbeza. 4 platform berbeza, Datuk. Di sebelahnya juga rakan lama, juga sering kita undang untuk memberi analisa beliau, Datuk Dr. Arnold Puyuk, penganalisis dan juga pensyarah. Apa khabar, Doktor? Khabar baik, terima kasih. Doktor pernah ke Bintulu? Pernah ke Bintulu. Hari ini kita nak lihat bagaimana pula aspek politik di sana, Doktor. Boleh. Di sebelah kanannya sahabat saya Dr. Zul Hazwan Husaini. Apa khabar? Alhamdulillah. Selamat hari jadi. Hari jadi beliau hari ini. Happy birthday. Kita tak sambut hari jadinya. Diraikan bersama kemenangan. Bersama kemenangan DPS. Kita minta pertolongan orang rumah lah, pinjam sekejap hari ini untuk bagi analisis. Kita tak ada kek, tapi mungkin sebab analisis kita di Jepak. Visual sahaja. Baik, 3 orang panel kita hari ini akan memberikan pandangan mereka masing-masing dan juga komentar apakah yang mereka dapat daripada proses pilihan raya kecil di Jepak ini. Diumumkan tadi 48.57% peratusan keluar mengundi. Jangkaan SPR seperti biasa tinggi 65%. Apa mungkin ini sesuatu yang tidak mengejutkan, sudah dijangka? Tidak mengejutkan. Saya nak kembali kepada mengimbas balik rekod di Jepak dari segi peratusan yang keluar mengundi. Kerusi ini mula ditandingi pada tahun 1996. Dan dari sejak itu hingga 2021 didapati bahawa rata-rata tidak pernah mencecah lagi 70%. Paling tinggi pun 69%. Dan 5 kali daripada 6 kali pilihan raya itu berlega sekitar 62% sampai ke 69%. Malah satu kali pada 2006 57%. Dan inilah yang paling rendah dalam sejarah pilihan raya di Jepak. Malah mungkin boleh kita katakan dalam sejarah pilihan raya kecil di Sarawak. Dan kalau ingatan saya tidak menipu saya, ini juga pertama kali dalam sejarah pilihan raya sejak 1963 di mana-mana pilihan raya kecuali satu kali di Baram, hingga saya angkanya hampir sama. Jadi ini satu implikasinya cukup besar, kesannya cukup besar. Mengapa angka itu begitu rendah? Walaupun kita dah jangkakan, mungkin dapat kita kupas lepas ini faktor-faktornya. Bagi Dr. Arnold pula, sudah menjangkakan peratusannya akan begini? Mungkin ada sebab tertentu? Saya menjangkakan mungkin peratusan mengundi akan lebih tinggi sedikit. Mungkin 50%, mungkin tak sampailah 60%. Betul. Tapi saya tak menjangkakan dia rendah macam ini. Mungkin banyak faktor yang kita boleh kita boleh kupas, yang kita boleh kaitkan dengan faktor voting turnout yang agak rendah ini. Kalau kita bertanya kepada orang-orang di Bintulu, ramailah yang mengatakan bahawa ada yang bekerja, tak sempat untuk balik dan dah membangundi. Ada juga yang mengatakan bahawa mereka dah tahu siapa yang akan menang. Jadi bagi mereka tak perlulah mereka keluar untuk mengundi dan sebagainya. Tapi saya ingin memberikan satu poin di sini, yang mana dalam konteks representatif demokrasi yang kita amalkan. Bagi saya peratusan mengundi itu walaupun penting, tetapi tidak begitu bukanlah merupakan satu faktor yang besar. Bagi saya dalam konteks demokrasi perwakilan yang diamalkan oleh Malaysia, satu undi pun penting. Jadi tak kira lah berapa ramai yang keluar, tapi kalau calon yang menang itu dia mendapat kelebihan satu undi, dia dianggap sebagai pemenang kepada pilihan raya yang diadakan itu. Dan kita seperti kata Datuk tadi, kita perlu melihat mengapa
peratusan keluar mengundi ini agak rendah. Dan saya juga ingin mengkaji dengan lebih teliti apa jadi kepada orang-orang muda misalnya yang berumur antara 18 hingga 20 tahun, 21 hingga 29 tahun. Mereka ini kalau kita lihat di Jepang merupakan pengundi yang teramai. Betul. Jadi di mana mereka? Apa yang mereka buat? Adakah mereka balik? Adakah mereka duduk di rumah tak keluar mengundi? Ataupun mungkin tak ada rasa entusiasme itu nak keluar. Kesedaran itu tak ada di situ. Jadi ini merupakan sesuatu yang kita perlu kaji dengan lebih mendalam. Bagi Dr. Zul pula, kalau lihat dari sudut ekonomi, kalau kita lihat mungkin sekarang ni apa-apa situasi pun orang akan kaitkan dengan harga barang naik, untuk segala apa pun kita nak bergerak ke suatu tempat pun melibatkan kos. Mungkin ini mempengaruhi peratusan keluar mengundi yang rendah, Doktor? Secara peribadinya saya tak lihat ada faktor-faktor ekonomi yang menyebabkan kurangnya keluar mengundi, statistik untuk keluar mengundi. Saya rasa ini lebih kepada faktor-faktor politik. Secara generalnya lah, mungkin kita boleh merujuk kepada yang pakar, yang dua di hadapan saya ini. Tapi secara general saya rasa suhu politik kita ni agak tenang. Kalau kita bandingkan Sarawak dan Tanjung Malaysia, betul, Sarawak ni agak tenang. Even sekarang di peringkat nasional pun agak tenang dengan tertubuhnya kerajaan perpaduan. Dan ini saya rasa sentimen-sentimen yang menenangkan. Jadi seperti yang dikatakan oleh Dr. Anol tadi, faktor mereka untuk keluar mengundi itu mungkin mereka dah mengatakan apa purpose-nya. Dan mungkin mereka dah everything is there. Okay, dengan keadaan kerajaan perpaduan dilihat sudah berfungsi dan berfungsi dengan baik, dan di situ mungkin di pihak rakyat melihat prosesnya ada di situ, dan kita perlu menunggu, melihat dan menerima. Dan tak perlu selalunya kalau kita lihat pilihan rakyat kecil ataupun pilihan negeri ataupun pilihan umum, itu adalah platform untuk rakyat menyampaikan message. Betul. Mungkin sekarang mesej sudah disampaikan dan kerajaan perpaduan sudah ada dan stabil, dan mungkin rakyat perlu masa untuk melihat dan menilai. Dan bagi yang saya katakan tadi, suhu itu agak reda. Jadi bagi saya dari segi ekonominya, faktor ekonominya saya tak melihat itu adalah satu faktor yang perlu dipertimbangkan. Baik, itu politik yang tenang. Dan mungkin kita lihat suhu politik yang agak tenang ini mempengaruhi. Tapi saya suka juga yang dikatakan poin daripada Dr. Anol tadi, mereka yang berusia belia ni, dikatakan belia ni, di mana mereka? Datuk mungkin boleh tambah mereka yang di daftar secara automatik undi 18 mungkin tak keluar mengundi atau berada di luar Jepang? Sebelum saya jawab itu, saya nak katakan bahawa dua lagi calon itu apabila saya turun ke Jepang minggu lepas, dua lagi calon itu seolah-olah sudah mengibarkan bendera putih, menyerah kalah dari awal lagi. Hari pertama selepas menang calon aspirasi itu mengatakan GPS ini terlalu kuat. Saya pasti kalah, GPS pasti menang. Bagaimana mungkin seorang calon yang nak bertanding itu pada hari pertama sudah mengaku kalah. Jadi semangat perjuangan ini tidak ada. Malah berdasarkan bendera pun, kempen dan sebagainya, mereka tidak aktif di peringkat akar umbi. Sedangkan GPS ini menggempur. Walaupun mereka tahu bahawa mereka menang, tapi pengarah pilihan raya, Datuk Amar Tengah Ali Hassan, dan dibantu oleh pasukannya, menteri, pemimpin akar umbi, bergerak dari satu penjuru ke satu penjuru, dari rumah ke rumah, dari sebuah rumah panjang ke sebuah rumah panjang, untuk rekod sekitar 100 lebih rumah panjang di sini. Jadi mereka ketok semua pintu itu, menunjukkan walaupun mereka yakin menang, tapi bagi mereka jumlah yang turun mengundi itu penting. Jumlah majoriti itu penting. Dan ternyata bahawa hari ini dibuktikan bahawa hasil kesungguhan komitmen mereka berkempen dalam tempoh dua minggu ini telah dapat ditingkatkan jumlah majoriti itu daripada 4,000 lebih yang dimenangi oleh Datuk Talib kepada sekitar 8,000 lebih tadi. Ini suatu yang baik bagi saya. Dan menjawab soalan itu tadi, iaitu di mana sebenarnya. Mengapa golongan muda? Ini bukan suatu tren yang luar biasa atau unik di Jepang ini. Tren ini telah pun dimanifestasikan di PRK yang lain di Semenanjung, malah di PRN di Semenanjung tempoh hari. Dan saya fikir ini ada kaitan dengan lokasi pengundi ini. Mereka tidak berada di Jepang.
Dan untuk rekod juga sekitar 66% adalah golongan belia. Dan kita perhatikan visual tadi dari yang dihantar dari Jepang, ternyata yang turun mengundi itu rata-rata yang agak berusia. 40 tahun ke atas, 50 Betul. tahun, 60, 70 tahun. Yang memang tinggal di Jepang. Yang tinggal di Jepang. Kerana menjadi amalan yang 18 tahun itu berdaftar secara automatik. Mungkin kena satu faktor automatik mereka ini tidak ada komitmen politik, tidak ada kesedaran politik yang tinggi. Apabila berada di luar juga untuk kembali ke Jepang itu memerlukan fulus, memerlukan wang. Jadi dan juga masa. Jadi mereka tidak bersedia untuk korbankan wang, lebih lagi ketika inflasi dan juga kos sara hidup ini menghimpit. Di sebalik juga pengangkutan tidak disediakan berbanding dengan dulu-dulu itu pengangkutan disediakan bas dan sebagainya disediakan. Malah ingat 2013 malah 2018 dulu pelajar yang dari Semenanjung, dari Sarawak juga yang dari Semenanjung itu disediakan tiket oleh parti politik bertanding kerana mereka nak tumbangkan UMNO Barisan Nasional pada tahun 2018. Jadi dari segi ini isunya. Di Jepang ini isunya tenang. Tidak ada isu besar. Walaupun saya tak nafikan ada isu tanah, tentang isu-isu pembangunan yang lain yang cuba ditangani oleh kerajaan pemerintah sekarang. Tapi isu yang panas, yang menggelegak itu tidak ada. Jadi ini mungkin antara faktor menyebabkan mereka kata selain daripada tadi kemenangan itu pasti, mereka kata untuk apa lagi turun, kerana kemenangan itu pasti dan tidak ada kegairahan, kepanasan dari segi isu itu untuk mereka menggerakkan mereka turun seperti dulu 1MDB, Najib dan sebagainya untuk menumbangkan isu besar ini. Kita akan kupas lagi mengenai itu, Datuk. Mungkin perkongsian Vanessa ada sedikit analisis untuk dikongsi bersama kita, Vi? Ya El, wow, hangat dah meja randau dekat sebelah sana ya El. Kita nak kongsikan kembali mengenai keputusan rasmi DUN N67 Jepang yang baru saja diumumkan pada 8.30 tadi oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Tuan Abang Zainuddin Abang Turki, iaitu Iskandar Turki wakil GPS telah menang 9,638 undi, menang majoriti 8,784. Lepas tu Stevenson Joseph sumbang dari Parti PBK, Parti Bumi Kenyalang, mendapat undi 854, manakala Cheng Lia Peng mendapat undi 431. Jadi apakah indikator daripada keputusan yang kita nampak ataupun perolehi daripada pilihan raya kecil ini? Nanti kita akan kembali bersama dengan El dan 3 orang panel dan penganalisis politik kita pada hari ini. Namun sebelum itu kita berehat seketika dan kembali lagi selepas ini di Meja Randau. Dalam menempuh saat-saat sukar, membuat keputusan segera dan memulakan langkah menentukan masa depan anda. Bagi menyokong sistem penyampaian digital kerajaan mampu memudahkan setiap tugas dan keperluan dengan perkhidmatan gunasama ICT. MyGovNet menjadi nadi untuk menghubungkan keseluruhan rangkaian kerajaan yang khusus dan selamat. MyGov Cloud menyediakan perkhidmatan pengkomputeran awan yang cepat, mudah, terkawal dan fleksibel kepada agensi sektor awam. MyGPKI pula menyediakan perkhidmatan berasaskan keselamatan ICT agar transaksi kerajaan dilaksanakan dengan lebih selamat dan berkesan. Untuk perkhidmatan komunikasi dan kolaboratif bersepadu, kami sediakan melalui MyGov UC. Di mana sahaja, perkhidmatan gunasama ICT memacu transformasi sistem digital kerajaan untuk manfaat kepada rakyat. Kerana kami adalah mampu. Stripping Palestinians of land that rightly belongs to them. This constitutes a gross violation of international law. There is also flagrant hypocrisy. Kalau dunia tidak berupaya, ialah dunia mengizinkan pembunuhan ramai-ramai. Bukan kita nak jadi jago atau kita ada peranan. Banyak masalah dalam negara pun Malaysia belum selesai. Jadi orang kata mengapa kita sibuk soal lain. Tapi ini tanggungjawab kita. Sebab itu saya ambil waktu menemui sebanyak mungkin tokoh-tokoh daripada GCC tadi. Sengsaraan dialami oleh
masyarakat Gaza itu sudah tahap yang sangat parah. Jadi itu yang kita sepakat tadi bincang, dan pihak Mesir telah berusaha sedaya upaya untuk meningkatkan penyaluran bantuan kemanusiaan. Sebagai negara yang berdaulat, yang akan pertahankan hak, yang akan perjuangkan kebebasan dan kebebasan rakyat Palestin. Hidup Palestin! Hidup Palestin! Hidup Palestin! Palestin merdeka! Kita akan keluarga sehati sejiwa. Jom kita beramai-ramai bawa keluarga tersayang, ceriakan lagi suasana dengan acara yang disediakan. Jangan lupa 4 dan 5 November, hari Sabtu dan Ahad. Jumpa di sana. Kita kan keluarga. Sehati sejiwa. Baik, keputusan PRK DUN Jepak telah pun kita ketahui sebahagian, hampir separuh daripada 22,731 pemilih telah pun bersuara dan memilih Iskandar Turki, calon GPS, untuk terus mengemudi Jepak agar terus membangun seiring dengan pembangunan kawasan-kawasan lain di Sarawak. Baik, kita bersama dengan panel kita pada hari ini, Datuk Dr. Jeneral Amir, Dr. Arnold Puyuk dan juga Dr. Zul. Tadi Datuk ada menyentuh satu perkara yang menarik, kita sifatkan mengenai kenapa peratusan keluar mengundi rendah. Dr. Arnold, saya tertarik dengan apa yang Datuk katakan tadi. Mula-mulanya bila kita mendengar ada dua calon yang akan menentang calon GPS, dari segi untuk menyuburkan prinsip demokrasi, itu sesuatu yang sihat. Tidak dibenarkan untuk menang tanpa bertanding. Ada dua lagi calon, PBK dan juga aspirasi. Kemudian seperti Datuk Dr. Jeneral Amir katakan tadi, terlalu awal menyerahkanlah. Malah calon aspirasi katanya sasarannya hanya 300. Tahniahlah, saya rasa melepasi sasarannya 400 lebih tadi. Dan dari segi calon PBK pula, kita belum lagi mendengar sesuatu yang meyakinkan daripada beliau untuk menang. Dan dengan peratusan yang rendah, 48.57% ni peratusan yang rendah. Apa kesan ataupun cerminannya kepada prinsip demokrasi? Adakah ia dari kita lihat dari sudut GPS itu sendiri cukup kuat untuk menentukan keabsahan ataupun legitimasi politik mereka di Sarawak? Ya, seperti yang saya katakan tadi, dalam prinsip demokrasi berparlimen yang kita amalkan di Malaysia, kita memilih wakil untuk mewakili kawasan kita pergi ke DUN ataupun pergi ke parlimen. Dan seringkali kita melihat kepada voter turnout itu sebagai satu kayu pengukur kepada legitimasi ataupun kepada keabsahan suatu calon ataupun satu parti. Tapi bagi saya, kalau kita melihat prinsip yang kita amalkan ini, yang penting adalah daripada ribuan yang keluar mengundi itu ataupun ratusan yang keluar mengundi itu, siapakah antara calon-calon yang bertanding yang mendapat majoriti walaupun satu undi sahaja, dia dikira sebagai pemenang. Dan apa yang menjadi isu penting di sini adalah kalau kita lihat dua pilihan raya yang lepas, 2021 dan sebelum itu 2016 tak salah. 2016 betul. 2016 kita lihat bahawa terdapat segelintir masyarakat yang tidak mengundi BN ataupun GPS, sekitar 20%. Dan bagi saya ini memberikan satu signal bahawa di Jepak ini terdapat segelintir pengundi yang mau ada alternatif lain daripada GPS ataupun daripada BN. Dan mungkin disebabkan faktor ini, bahawa ada calon-calon yang menawarkan diri mereka untuk bertanding, sama daripada parti PBK ataupun daripada parti-parti yang lain. Dan kalau kita lihat sebelum ini pun terdapat parti daripada DAP ataupun PKR yang bertanding di Jepak. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, parti lokal pula yang diketengahkan. Dan bagi saya, seperti yang dikatakan tadi, ini adalah prinsip demokrasi berperwakilan yang kita amalkan dan perlu kita teruskan. Cuma mungkin yang perlu diusahakan adalah calon-calon yang ingin menandingi GPS ini mungkin perlu lebih kreatif. Mungkin perlu lebih kreatif, mungkin perlu lebih
spesifik, selektif tentang isu-isu yang tak dimainkan. Kalau benar kita nak mengajak anak-anak muda mengundi, kita perlu melakukan pelbagai acara yang kreatif dan perlu spesifik. Betul. Dengan isu-isu yang mungkin boleh dimainkan di Jepang. Kalau kita lihat, saya misalnya meneliti isu ataupun manifesto yang dimainkan oleh calon aspirasi ataupun PBK, bagi saya rasa kurang menarik. Kurang menarik. Kalau saya sebagai anak muda pun, saya rasa kurang tertarik. Satu, kalau saya anak muda ini, mereka suka kepada pendekatan yang kreatif melalui TikTok, melalui Facebook. Kalau kita berikan campaign material tersebut haruslah cantik, berwarna, grafiknya banyak dan sebagainya. Jadi ini perlu diusahakan. Kalau betullah mereka nak mendandingi dominasi GPS di Jepang ataupun di tempat-tempat yang lain. Baik, Dr. Zul, kalau kita lihat kawasan Jepang itu sendiri dari segi lokasinya tidaklah jauh daripada bandar Bintulu. Namun walaupun kita sudah melihat transformasi Jepang yang sudah berubah dalam 5 ke 10 tahun kebelakangan ini, tapi sukar untuk kita nafikan masih terdapat kawasan yang perlu dibangunkan lagi. Apa potensi Jepang yang dapat Dr. lihat pada masa akan datang? Saya melihat posisi Jepang ini lebih kurang dalam ruang lingkup ekonomi Bintulu itu sendiri. Kalau kita lihat Bintulu itu dari segi geografinya dia dekat dengan Miri. Kalau kita lihat konteks Sarawak ini kan, powerhouse kita ni ada dua. Satu di Kuching dan keduanya di Miri. Dan yang paling hampir dengan Bintulu ini adalah Miri. Itu satunya. Dan keduanya adalah dari segi geografi juga berdekatan dengan Brunei dan Sabah. Dan juga ada juga ke barangkalian dan boleh diakses dengan menggunakan jalan raya dengan Kalimantan. Itu tidak boleh dicapai walaupun dengan keadaan infrastruktur yang kurang baik, tetapi ada aksesnya ke situ. Yang itu pertama. Yang keduanya adalah dari segi posisi ekonomi. Kalau kita lihat Bintulu ini, kita lihat secara makronya, kalau kita lihat Sarawak ini menyumbang 1/3 hasil ataupun pengeluaran oil and gas. Dan Malaysia ini sebenarnya yang pemacu ke arah pertumbuhan dan pendapatan negara itu oil and gas. Kalau 1/3 itu kalau kita fokus kepada Sarawak, senternya adalah Bintulu. Okay, bila kita lihat keadaan itu, di Bintulu itu situ kelebihannya. Dan pembangunan oil and gas ini telah memberi limpahan ekonomi yang menyebabkan wujudnya sektor-sektor berat dan pendidikan dan juga sektor peruncitan dan juga yang terakhirnya adalah sektor perkhidmatan. Itu potensinya. Namun tak juga kita dapat nafikan potensinya belum dimaksimumkan. Okay. Kalau kita bercakap tentang kenapa tak boleh sampai maksimum, okay, setelah kita to form a Malaysia, okay, about multiple 10 years something. Betul. Okay, tapi kenapa tidak boleh dimaksimumkan dalam jangka masa yang boleh dikatakan panjang? Satu yang boleh saya simpulkan di sini adalah satu masalah kita adalah itu masalah Sarawak secara umumnya, bukan setakat masalah Bintulu itu sendiri. Masalah kita adalah satu infrastruktur. Infrastruktur ni kalau kita lihat Sarawak ni besar, kawasan yang luas tanahnya, dan menjadi cabaran kita adalah karakter penduduk itu kecil satu, dan ditambah lagi dengan taburan yang tak sekata. Di sini kita lihat kalau taburan yang tak sekata, kependudukan statistik penduduk yang kecil menyebabkan what do you call in English people to people connectivity itu melibatkan kos yang tambahan. Maksudnya kalau kita nak pergi ke satu tempat ada kos tambahan dari segi masa dan juga tenaga. Keduanya adalah saya lihat dari segi sistem di Malaysia ini federalism. Okay, mungkin yang Dr. Arnold dengan Datuk lebih mahir di dalam ini. Saya menyebut tentang federalism dalam konteks ekonomi. Federalism ini kalau kita dalam konteks Sarawak ini, kita memerlukan autonomi. Disebabkan karakter Sarawak ini dengan karakter sebenarnya Malaysia berlainan. Bila kita ada autonomi ini, kita boleh mengurangkan birokrasi satu. Yang keduanya yang lebih berisiko adalah keputusan yang kurang tepat.
Dan saya lihat kedua-dua faktor ini menyebabkan potensi yang ada di Jepak, potensi yang ada di Bintulu ini tidak dimaksimumkan. Namun walau bagaimanapun kita lihat kebelakangan ini mungkin disebabkan kekuatan politik Sarawak itu pada saat ini yang menyebabkan stabil. Suara kita lebih didengar, ketegasan itu ada, menyebabkan kita ada menunjukkan beberapa progres. Satunya tentang infrastruktur. Akhirnya kita dapat Pen Borneo. Tapi harus diingat, Pen Borneo itu menghubungkan bandar-bandar utama. Yang saya katakan tadi, cabaran Sarawak ini dari geografinya. Baik, Doktor. Tapi yang ini saya ambil contoh-contoh tentang permasalahan federalisme ini. Dan Sarawak baru-baru ini memperkenalkan jalan raya pesisir pantai yang ditanggung oleh kerajaan Sarawak sendiri. Padahal infrastruktur asas ini adalah di bawah tanggungjawab federal. Betul tak? Tapi Sarawak melihat ini adalah tanggungjawab. Bagaimana untuk kita meningkatkan ekonomi rakyat. Baik, Doktor. Mohon maaf, saya terpaksa mencelah seketika sebab saya mendapat isyarat kita dapatkan satu perkongsian yang eksklusif daripada rakan kita di Bintulu. Mungkin Vanessa Mering ada perkongsiannya? Ya, betul tu. Sebenarnya kita mendapat perkabaran dari Dewan Suara Bintulu bahawa akan ada satu temu bual eksklusif bersama wakil yang baru saja dipilih oleh penduduk di Jepak iaitu Iskandar Turki. Jadi kita akan ke sana bersama dengan pelapor kita di lokasi iaitu Sazwani Samsu. Silakan Sazwani. Ya, tepat 8.30 malam tadi usai sudah pengumuman keputusan rasmi bagi pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri N67 Jepak. Dan sekali lagi kita menyaksikan gabungan Parti Sarawak yang diwakili oleh Iskandar Turki sekali lagi mendominasi kawasan Jepak bagi penggal ke-7 berturut-turut sejak 1996. Dan saya bersama dengan ahli Dewan Undangan Negeri Jepak baharu iaitu Iskandar Turki yang baru saja memenangi mandat rakyat Jepak pada kali ini. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Baik Tuan, kita melihat pada kali ini majoriti yang diterima 4,000 lebih tinggi berbanding pada PRN ke-12 2021 yang lalu. Pandangan Tuan mengenai penerimaan rakyat Jepak terhadap Tuan? Berdasarkan keputusan tadi yang majoriti meningkat, ini menunjukkan pengundi di Dun Jepak matang. Dan mereka tahu hanya GPS dan kerajaan GPS yang mampu menyumbangkan, memberi perkhidmatan yang terbaik dan boleh memberi pembangunan di kawasan-kawasan tersebut untuk memberi manfaat kepada pengundi-pengundi di Dun Jepak. Baik Tuan, sepanjang kita berkempen ni banyak permasalahan yang didengar dan banyak juga pandangan yang diterima oleh pelbagai peringkat usia umur masyarakat Jepak. Selepas ini bagaimana Tuan tindakan seterusnya? InsyaAllah saya adalah berkhidmat untuk semua kaum. Sama ada Malanau ataupun Melayu ataupun Iban ataupun orang Ulu, saya berkhidmat untuk semua. Jadi semua permasalahan ini nanti akan saya kaji, saya akan lihat jikanya dalam lingkungan saya untuk membantu, saya akan bantu. Jika perlu dirujuk pada agensi atau kerajaan yang berkaitan, saya juga akan membantu. Di sini segala masalah, segala isu di dalam Dun Jepak nanti akan saya usahakan dapat selesaikan, dan insya-Allah dengan ada sokongan sedemikian, saya yakin pihak di bawah kerajaan GPS ni kita mampu menyelesaikan apa-apa isu yang diutarakan oleh pengundi-pengundi di Dun Jepak. Baik Tuan, terima kasih dan tahniah kami ucapkan sekali lagi kepada Tuan kerana menyandang mandat rakyat Jepak buat penggal ke-7 berturut-turut saya kira. Tahniah sekali lagi saya ucapkan. Maka saudara, dengan berakhirnya pengumuman rasmi bagi pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri N67 Jepak, kita sudah pun mengetahui siapakah yang rakyat pilih bagi Jepak. Jadi saya dan juga mewakili kru RTM di sini, berakhirlah juga tugas kami. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan teruskan bersama dengan RTM kerana tentunya RTM teman setia anda yang sahih di RTM. Kembali ke studio.
Baik, terima kasih Sazwani yang membawakan laporan bersama dengan wakil baharu yang telah dipilih oleh penduduk di Jepang iaitu Tuan Iskandar Turki yang telah mengetengahkan 14 manifesto di dalam tempoh berkempennya sepanjang 2 minggu tersebut. Dan apa yang menarik sekali untuk kita kutip daripada apa hasil temu bual tadi iaitu berkhidmat untuk semua kaum. Mungkin di meja randau di sebelah sana mungkin boleh mengulas hal itu. Dan saya juga tertarik kalau kita boleh sekalikan perbincangan ini mengenai perkembangan yang berlaku di Jepang iaitu pembinaan jambatan Jepang yang sekarang ini dah 67% siap. Jadi mungkin itu juga El boleh berkongsi dengan panel-panel kita apakah pendapat mereka El. Baik, V, itu di antara transformasi fizikal yang pastinya akan dirasa oleh penduduk di Jepang. Jambatan yang memisahkan Kemenang dan Bintulu yang akan siap pada tahun 2024 bernilai 460 juta berpanjangnya 3.5 km. Itu adalah salah satu daripada inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan GPS di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Premier itu sendiri. Datuk, kita lihat tadi temu bualnya sama dengan calon Iskandar Turki. Tapi boleh saya kaitkan dulu? Silakan, Datuk. Sebelum kita mengupas apa yang diungkapkan oleh wakil rakyat di situ. Kita nak lihat sebenarnya tentangan itu dengan berdasarkan rekod sejarah. Kerusi ini hanya sekali saja pertembungan 1 lawan 1. Betul. Ada 2 kali pertembungan 3 penjuru, termasuk yang baru ini tadi, iaitu pada tahun 1996 dan yang baru ini. Ada 2 kali 4 penjuru, ada 2 kali juga 5 penjuru. Jadi apa maksudnya ini? Maksudnya tidak pihak lawan tidak mau memberi kemenangan percuma kepada calon parti yang bertanding di pihak Barisan Nasional ataupun sekarang GPS. Dan Dr. Anwar ada menyentuh sedikit tentang tentangan tadi. Jadi berdasarkan rekod yang saya dapat teliti, calon lawan ini tak pernah mencecah 30%. Betul. Paling tinggi pun sekitar 26%, dimenangi oleh calon DAP satu ketika dulu dan juga PKR. Jadi sukar sekali untuk mereka menembus dari segi peratusan undi popular itu 30%. Jadi saya jangkakan untuk calon GPS kali ini mungkin boleh memecahkan rekod yang telah dilakarkan oleh Datuk Talib Juhilid pada tahun 1996 apabila beliau memenangi sekitar 88% undi popular. Jadi saya jangkakan berdasarkan jumlah undi yang dimenangi oleh Iskandar Turki tadi, kemungkinan beliau dapat mencecah sampai 90% kalau tak silap. Jadi ini menandakan bahawa apa yang diusahakan kempen itu berjaya dan juga segala inisiatif yang telah diusahakan oleh Premier Sarawak lebih daripada 120 dan juga kecemerlangan, rekod cemerlang, track record yang digariskan dalam manifesto ini iaitu 24 kesemuanya dan 10 sebab mengapa calon GPS ini perlu dipilih dan PRK ini telah direalisasikan. Baik. Baik, Dr. Anor, membicarakan mengenai manifesto GPS. Manifestonya selari dengan manifesto GPS ketika pilihan raya negeri yang lepas. Dr. Anor sendiri melihat manifesto ini adakah di antara teras-teras yang diumumkan itu adalah di antara faktor-faktor yang menawan hati pengundi di Jepang, Doktor? Ya, kalau kita melihat manifesto yang diutarakan oleh GPS sebenarnya, dia juga menceritakan tentang achievement-achievement yang sudah dicapai dan apa yang akan dilaksanakan kalau GPS kembali memerintah di Jepang. Dan kita bandingkan pula dengan manifesto yang diutarakan oleh calon-calon aspirasi dan juga PBK misalnya. Kalau kita lihat aspirasi kata dia ingin menumbuhkan mengendalikan ataupun nak menyelesaikan kos hidup masyarakat, nak menumbuhkan minimart, grocery, nak menyelesaikan isu tanah adat. Kalau PBK misalnya dia kata dia nak menumbuhkan pusat rawatan kanser, isu pemilikan tanah NCR dan sebagainya. Bagi saya ini merupakan antara isu-isu yang memang isu penting yang ditangani. Tapi kalau kita melihat bandingkan pula dengan manifesto yang telah diketengahkan oleh GPS, yang menariknya GPS mengatakan bahawa mereka akan buat yang ini, tapi pada masa yang sama mereka juga menunjukkan pencapaian-pencapaian. Dan bagi saya kalau ini ditunjukkan kepada rakyat, kepada pengundi, sudah tentu pengundi akan memilih mana parti yang lebih berkaliber. Kerana
banyak yang dikatakan yang telah diplan dan banyak juga yang telah dicapai. Betul. Dan yang menarik juga kalau kita melihat manifesto yang diketengahkan oleh GPS ini adalah dia tidak terlalu memfokus kepada calon Jepak itu sendiri, tetapi dia lebih banyak memfokus kepada GPS sebagai sebuah gabungan yang kuat di bawah kepimpinan Premier Abang Jo. Jadi saya rasa ini memberikan satu gambaran bahawa GPS ini bergerak sebagai satu coalition, sebagai satu kumpulan, bukan hanya merujuk kepada seorang individu, dan juga memberikan satu signal kepada pengundi bahawa kalau boleh politik personality ini jangan terlalu diberikan fokus. Betul. Kita fokus kepada coalition, kita fokus kepada parti yang memberikan tangible benefit kepada masyarakat di Jepang. Tadi dikatakan bahawa yang ramai keluar mengundi adalah golongan yang sudah berumur. Jadi kalau saya pernah banyak kali membuat temu ramah dengan golongan yang berumur ini. Bagi mereka nak apa? Mereka nak tangible benefit. Betul. Yang boleh dilihat. Kalau kata kita nak buat jalan, mana jalan? Mana jalan? Ya, kalau kita kata nak buat jambatan, mana jambatan? Mereka nak lihat ini. Bukan hanya bercakap tentang perkara-perkara yang secara emosi sedap untuk didengar, tetapi kalau kita nak laksanakan tak dapat dilihat. Jadi bagi saya ini adalah satu kelebihan kepada GPS kerana mereka kata mereka nak buat dan benda itu dibuat dengan sebaik-baiknya. Walaupun bagi saya mungkin terdapat beberapa isu kecil yang perlu ditangani selepas ini. Baik, Dr. Anwar. Kita cuba rangkumkan perbincangan kita. Nampaknya masa semakin mencemburui. Tapi Dr. Zul, mungkin saya kira satu tanggungjawab besar bagi calon wakil rakyat yang baru ini, Iskandar Turki. Apa yang perlu beliau lakukan? Kerana pastinya amanah besar untuk menyambung legasi Allahyarham Datuk Talib Zulkifli, terutama dari segi pembangunan belia dan juga ekonomi di Jepang. Doktor, silakan. Okey, saya mula beginilah. Untuk menjadi wakil rakyat ini, lebih-lebih lagi di Sarawak. Dan ditambah lagi keadaan demografi Sarawak yang begini, geografi Sarawak yang begini, lagi-lagilah wakil rakyat itu mewakili sebahagian besar penduduk luar bandar dan pedalaman, amat mencabar dari segi ekonominya, dari segi fizikalnya. Okay, saya lihat, kalau kita lihat keadaan ini, sebenarnya saya berharap agar kerajaan di bawah pimpinan Abang Jo dapat memberi peruntukan khas kepada wakil rakyat yang menjaga di kawasan pedalaman dan luar bandar. Mereka memerlukan kos-kos tambahan disebabkan kekangan dari segi infrastruktur yang tidak efisien. Itu penting dalam mereka untuk to deliver apa yang kerajaan ingin sampaikan, deliver dia punya servis. Itu yang saya rasa yang perlu. Tapi walau bagaimana sekalipun, contoh kita lihat Jepang. Dulu saya pernah juga berkhidmat dengan mantan YB di Gedong. Dan Gedong pun lebih kurang banyaknya tempat pedalaman. Seperti juga Jepang dengan beratus rumah panjang. Itu sebenarnya cabaran yang besar dan memerlukan kos yang besar. Itu yang saya lihat dan pengalaman saya secara dekat bagaimana mengurus keadaan yang terletak di luar bandar dan pedalaman ini, dan kerajaan, saya berharap kerajaan mengambil inisiatif untuk memberi bantuan tambahan kepada mereka. Yang keduanya, saya berharap juga YB yang baru ini melihat sesuatu langkah anjakan paradigma supaya kebergantungan kita kepada dana kerajaan itu rendah. Mungkin dengan cara alternatif, dengan membuat hubungan baik dengan pihak swasta supaya kita ada alternatif lain selain daripada sumber kerajaan. Maksudnya sekarang ada juga program ataupun hubungan baik dengan pihak swasta supaya aktiviti sosial, aktiviti ekonomi dapat dilakukan dengan hubungan kerjasama dengan pihak swasta agar kebergantungan kita kepada kerajaan agak rendah. Kita tidak mahu nanti kalau dalam downturn, business cycle downturn, nanti ianya terkekang dengan masalah peruntukan yang kurang. Namun ini adalah alternatifnya yang perlu wakil rakyat perlu fikirkan dalam jangka masa yang panjang.
Baik, terima kasih Dr. Zul Hazwan. Nampaknya kita terpaksa rangkumkan perbincangan kita yang cukup singkat, Datuk, Doktor dan juga Dr. Zul. Terima kasih sekali lagi kerana memenuhi undangan kami. Mungkin kita cuba sediakan satu ruang bicara yang lain untuk kita bincang lebih terperinci lagi mengenai profil calon dan apakah yang mungkin menanti penduduk di Jepak selepas ini. Terima kasih sekali lagi Datuk, Doktor dan juga Dr. Zul. Baik, terima kasih juga kepada anda yang menyaksikan kami bukan saja pada malam ini, sepanjang tempoh pilihan raya kecil PRK DUN N67 Jepak. Tahniah kepada pengundi-pengundi yang telah pun membuat pilihan anda. Saya kira ini satu petanda yang baik untuk mereka yang berada di Jepak. Diharapkan pembangunan dapat terus dilaksanakan di kawasan Jepak dan Bintulu secara amnya. Terima kasih juga Vanessa bawakan analisis dan juga perkembangan-perkembangan menarik daripada pelapor-pelapor kita di lokasi. Tahniah kepada semua tim penerbitan baik daripada TV, radio dan juga berita yang membawakan perkembangan-perkembangan terkini sepanjang masa untuk pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri DUN N67 Jepak. Terima kasih kepada anda yang menyaksikan kami. Moga kita berjumpa lagi di lain masa. Dari segenap lapisan usia, dari tua hingga ke muda, Jepak sudah bersuara. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Jumpa lagi. Jom kita mengundi, jom kita mengundi, jom kita mengundi, jom kita mengundi, jom kita keluar mengundi. Jalan tanggungjawab negara demokrasi. Jangan kata tiada masa atau politik bukan untuk kita. Jom kita keluar mengundi, tentukan siapa pemimpin kita. Bangkalah calon berjiwa wajah supaya negara bebas berdikari. Jom kita mengundi, jom kita mengundi, jom kita mengundi, jom kita mengundi, jom kita keluar mengundi.